Encik Pembunuh. Ini adalah karya ketiga daripada siri Saga Hero. Sebelum tajuknya Encik Pembunuh, dia adalah tajuknya Surihati Encik Pembunuh. Basically, suamiku Encik Pembunuh. Waktu tu aku dah mula membayangkan akan ada vibe romance, cinta dalam ni, okay? Dan satu lagi yang merisaukan aku adalah apabila buku kedua, Pemburu, dia habis dengan meletakkan benchmark yang tinggi. Jadi macam mana buku ketiga ini nak menyambung benchmark tu? Jadi bila aku membaca karya ini, memang betul awal-awal lagi dah cinta, dah ajak kahwin, dan dunia dia bukannya dunia besar macam Pemburu. Dia mula mengecil lagi skop dia, okay? Kalau buku pertama pasal ahli politik, kemudian buku kedua pasal organisasi rahsia yang sangat besar, kali ini dia lebih kecil lagi, organisasi orang jahat yang biasa-biasa je. Tapi surprisingly, aku sangat enjoy buku ni. Dia seolah macam selepas kita dah makan lunch yang sangat sedap, dan kemudian kita ada a cup of tea yang panas tapi dia melegakan. So, inilah Encik Pembunuh. Ini adalah cerita bagi aku yang agak tipikal, tetapi diletakkan juga rencah-rencah yang membuatkan kita masih lagi kagum, membuatkan kita masih lagi rasa macam wah. Jadi cerita ini dia membawa kita kepada satu lagi latar, iaitu latar Kota Raya Anggerik. Bukan lagi di Kota Raya Angsana yang sangat gah, tetapi Kota Raya Anggerik ini masih juga gah juga. Dia adalah terletak di Johor sebenarnya sebab bersebelahan dengan Singapura. Ada orang jahat daripada Kesatuan Pemburu dalam buku kedua. Ada kaitan yang besar juga dengan organisasi hitam dalam buku ini. Kisah seorang pembunuh yang mula nak keluar daripada organisasi hitam dia untuk dia nak mulakan hidup yang baru. Dan ketika itulah dia bertemu dengan Amirah. Amirah ni adalah kawan universiti dia, dan dia melamar Amirah supaya menjadi suri hati Encik Pembunuh tanpa Amirah tahu siapa diri dia yang sebenar. Tetapi untuk berubah keluar daripada dunia yang gelap, dunia yang penuh darah ini memerlukan bayaran yang sangat tinggi. Jadi adakah dia mampu untuk membayar, ataupun adakah dia terpaksa bergelumang dengan dosa dia? Okey, jadi apa yang bestnya kali ni? Okey, walaupun skop cerita dia dah mula mengecil, walaupun skop cerita dia tidak lagi macam lawan dunia-dunia, tapi masih lagi memberikan impak yang besar bagi seorang pembaca lah. Aku sangat suka konsep orang jahat nak jadi baik lawan dengan orang baik yang jahat. Grey lawan dengan Grey tau. Bila dia berlawan dengan Salman, okay, yang seorang penunggang agama. Apa yang aku suka tentang Salman kali ni adalah walaupun watak dia jahat, tetapi dia rasa dia betul. Dia rasa dia adalah baik. Itu yang bagi aku sangat penting. Okay, kalau dalam buku pertama dan buku kedua, mereka sangat terang-terang rasa mereka jahat. Kejahatan perlu diteruskan. Kita kena musnahkan kebaikan. Jadi apabila watak utama ini berlawan dengan dia, kita macam ada mixed feeling. Dan aku sangat perasan juga dalam buku-buku Hilal Ashraf 1, 2, 3 kali ini, paling sangat ditekankan adalah konsep father figure. Okay, mesti ada anak, mesti ada bapa. Dan sejujurnya aku sangat adore Faizal dengan Liuk punya hubungan kali ini. Okay, dia membuatkan aku mixed feeling. Dan ceritanya aku tak tahu aku boleh trust siapa sebenarnya. Ada babak yang aku agak bergenang sikit semasa Liuk cerita tentang kisah dia. Bagi aku cepat je untuk nak terus suka dan juga sayang dengan karakter-karakter yang ada kat dalam ni. Begitu juga dengan kawan-kawan Faizal yang lain. Dia ada 5 orang pembunuh handalan juga dalam organisasi hitam ni. Walaupun dialog dia masih lagi nampak macam sama. Okay, adalah seorang tu yang macam dia selalu cakap, weh, kau ni kenapa weh? Let's talk about the girl, the romance. Walaupun cerita ini adalah cerita cinta, dia macam cerita perkahwinan, surprisingly juga aku boleh terima watak Amirah kali ni. Dia taklah se-cringy macam watak Husna dan juga Afam dalam novel pertama. Sedapnya isteri saya masak. Tak. Dalam buku ini dia sebenarnya bagi aku seorang hamba yang mencari cinta Tuhan. Aku sangat suka dengan konsep bersangka baik dengan Tuhan. Ada juga banyak dialog-dialog Amirah yang aku tanda, sebab bagi aku perlu untuk membaca dialog tu sekiranya aku rasa seperti mana Faizal rasa. Cerita yang simple, typical, tapi masih lagi menekankan watak yang bagus. Tetapi still masih juga ada a bit lah. Ada 2 benda yang membuatkan aku agak spoil di hujung. Okay, yang pertama, di awal cerita, aku suka dengan watak Faizal, aku suka dengan watak Liuk, bapak dia, aku suka dengan Amirah even. Okay, malah aku masih lagi aku boleh enjoy dengan 5 watak kawan-kawan dia ni yang jahat ni. Okay, kemudian di hujung cerita, apa yang telah Hilal Ashraf bangunkan karakter ni, dia tak sampai. Seolah macam diorang tu baru je jumpa 2-3 kali. Caring elemen tu hilang dalam hujung-hujung tu. Okay, bagi aku lah. Dan Amirah, aku suka Amirah, kau punya dialog ni. Okay, tapi kenapa dialog kau di hujung buku
Awak, 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 awak. Aku sampai jadi macam, kau sebut awak lagi sekali, jaga kau. Annoying yang sangat. Okay, dan kemudian yang paling utama sekali dalam cerita ini, dia ada satu lagi watak penjahat yang paling jahat yang bernama Maximus. Maximus ni dia ada satu rancangan yang sangat besar. Sepanjang buku ini adalah bagaimana Maximus ini dia perlu kumpulkan sesuatu untuk mendapatkan rancangan jahat dia ni. Jadi apabila babak rancangan itu direvealkan, sayangnya dia tidak memberi impak yang kuat. Aku berharap supaya rancangan jahat itu dapat didrag lama lagi, supaya kehancuran dan juga kegelisahan, keintens tu dapat bertahan panjang lagi. Jadi jangan sekadar 656 muka surat, inilah rancangan dia, kucak-kacir, kemudian kucak-kacir tu sekejap dia hilang. Okay, biar kucak-kacir tu lama, drag, okay, sampai 5-6 bab pun tak apa. Jadi itulah pendapat aku tentang Encik Pembunuh. Okay, surprisingly aku tak meletakkan harapan yang tinggi, tapi masih lagi melangkaui aku punya expectation. So good job untuk Hilal Ashraf. Okay, cuma di hujung-hujung tu mungkin agak rush sikit bagi aku. Jadi aku bagi buku ini 4 bintang lah. Still a very enjoyable read, a very nice cup of tea. So kalau korang nak tahu apa pendapat aku tentang buku keempat Samurai Melayu dan juga buku yang terakhir, Membunuh Muhammad, jangan lupa tonton channel YouTube ini dan jangan lupa subscribe, tekan butang loceng dan tengok minggu depan.